Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kembali kita kepada kelas kita Sains Tingkatan 2 Bab 2 berkenaan dengan ekosistem. Okay, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan pengeluar, pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Okay, maksud dan juga contoh. Okay, jadi untuk slide yang kali ini, untuk video yang kali ini, kita akan belajar berkenaan dengan rantai makanan dan juga siratan makanan. Okay, seperti biasa, pastikan kamu ada buku teks bersama kamu. Okay, buku teks kamu pada muka surat 24. Okay, muka surat 24. Okay, dia berkenaan dengan rantai makanan dan juga siratan makanan. Dia satu muka surat saja. Okay, jadi video ni pun insyaAllah agak pendek sekali. Okay, jadi kembali kepada slide kita yang pertama. Okay, apa itu rantai makanan dan apa itu siratan makanan? Okay, rantai makanan adalah menunjukkan sesuatu hubungan pemakanan antara organisma. Okay, tolong ingat baik-baik. Okay, organisma ini bermaksud, okay, kalau saya sebut sebab apa itu organisma? Organisma itu adalah benda hidup, benda yang hidup. Okay, bila saya sebut organisma, benda hidup, tak semestinya haiwan saja. Okay, benda hidup juga adalah tumbuhan. Tumbuhan juga adalah benda hidup. Okay, so ingat bila saya sebut organisma, jangan ingat haiwan saja. Organisma itu benda hidup, termasuk juga tumbuhan. Okay, jadi rantai makanan bermaksud hubungan pemakanan antara organisma, iaitu apabila haiwan makan tumbuhan ataupun haiwan memakan haiwan. Okey, siratan makanan. Apa itu siratan makanan? Siratan makanan adalah gabungan rantai makanan. Okay, bayangkan kita ada beberapa rantai makanan, 2 atau 3 rantai makanan, dan kita gabungkan dan dia akan jadi siratan makanan. Okey, jadi senang saya tunjukkan contoh. Okey, kita pergi dahulu kepada rantai makanan. Okey, ini adalah contoh pertama berkenaan dengan rantai makanan. Okey, so ini contoh satu. Okey, yang pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan kita kenali dia sebagai pengeluar. Tumbuhan adalah pengeluar. Okey, kenapa tumbuhan adalah pengeluar? Apa maksud pengeluar? Pengeluar bermaksud boleh membuat makanan sendiri. Dia tidak perlu makan benda lain, dia boleh buat makanan secara sendiri melalui proses yang kita panggil sebagai proses fotosintesis. Okey, ingat, itu yang bermaksud sebagai pengeluar. Okey, dia boleh buat makanan sendiri, dia tidak perlu makan makanan yang lain. Dia buat makanan sendiri. Kamu tak pernah tengok pokok tiba-tiba ada mulut pergi cari kucing pergi makan, tak ada. Tumbuhan dia buat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis ni memerlukan cahaya matahari. Sebab tu matahari adalah sumber utama. So kita teruskan. Kita pergi kepada pengguna primer. Apa maksud pengguna? Pengguna bermaksud, nampak sini ada pengguna, sini ada pengguna. Slide yang video yang sebelum ni saya dah bagi tahu maksud pengguna. Pengguna bermaksud adalah organisma yang makan organisma lain. Makan organisma lain. Tak kisahlah dia dia haiwan yang makan tumbuhan ataupun haiwan yang makan haiwan, kita tetap panggil dia sebagai pengguna. Tetapi kita bezakan dia dengan yang belakang ni, primer dan juga sekunder. Primer bermaksud prime, iaitu kalau kita translatekan dalam bahasa Melayu, bermaksud utama ataupun satu, yang utama, yang satu. Itu masuk primer. Sekunder, diambil daripada perkataan second.
Sekunder. Maksud dia yang kedua. Primer 1, utama. Sekunder 2 second. Okey, jadi pengguna primer dia akan makan pengeluar. Okey, nampak pengguna primer akan makan pengeluar. Sebab tu kita panggil dia pengguna primer, pengguna yang pertama. Okey, organisma yang makan organisma lain, haiwan yang makan tumbuhan lain, haiwan yang makan organisma yang lain, yang pertama, yang first kali dia makan. Okey, so kita panggil dia primer. Okey, kemudian pengguna sekunder. Pengguna sekunder dia makan pengguna primer. Nampak ini pengguna sekunder dia makan pengguna primer. Okey, maksudnya di sini dia adalah organisma yang kedua makan organisma lain. Itu maksud dia pengguna sekunder. Okey, contoh 1 dan contoh 2. Okey, saya ada contoh yang lebih panjang sikit, iaitu contoh yang ketiga ini. Okey. Seperti biasa pengeluar. Okey, ini tumbuhan silap. Ini adalah tumbuhan hijau lah. Okay, kenapa hijau? Sebab dia melakukan proses fotosintesis melalui klorofil. Okey, ini semua dalam tingkatan 1 kamu dah belajar. Okey, pengeluar dimakan oleh pengguna primer. Contoh yang saya bagi di sini adalah ulat. Ulat dia akan makan tumbuhan ni tadi. Okay, so apabila organisma memakan organisma yang lain, kita panggil dia pengguna. Kerana dia adalah pengguna yang pertama, kita panggil dia pengguna primer. Okay, so ini yang pertama. Okay, kemudian yang kedua, burung. Burung akan makan ulat ni tadi. Okay, jadi kita panggil dia sekunder. Okay, primer makan yang pertama. Okay, sekunder dia akan makan pengguna primer. Dia adalah pengguna yang kedua, iaitu pengguna sekunder, pengguna second. Okay. Dan akhir sekali pengguna tertier. Tertier maksudnya adalah third. Okay, third ataupun tiga ataupun tertier. Contoh saya bagi kat sini adalah helang. Ada helang yang makan, ada burung yang dimakan oleh helang. Okay, so saya bagi contoh kat sini. Okay, gambar sekadar rujukan saja. Okay, ada helang yang makan burung. So kita panggil pengguna juga sebab dia makan organisma yang lain, tapi dia adalah pengguna yang ketiga makan, jadi dia adalah pengguna tertier. Okey, tengok dekat bawah, melalui contoh 1, 2 dan 3 tadi, kita boleh buat satu siratan makanan. Okey, kembali tadi, apa maksud siratan makanan? Siratan makanan bermaksud gabungan beberapa rantai makanan. Okay, tadi saya ada bagi 3 kan? 1, 2, 3 contoh rantai makanan. Okay, sekarang daripada 3 rantai makanan ni, kita nak jadikan dia satu siratan makanan. Okay, macam mana? Saya akan tunjukkan nanti contoh. Okay, pelbagai rantai makanan boleh digabungkan untuk menjadi satu siratan makanan. Okay, ni yang tadi saya kata tadi. Contoh 1, 2, 3 tadi, kita boleh kita dapatkan. Okay, kita boleh buat satu siratan makanan. Okay, sebelum saya lupa, slide ni saya ada sharekan dalam grup masing-masing. Ada dalam Google Classroom ada, ataupun dalam video di YouTube ni, di description di bawah saya share juga. Okay, so siapa yang nak boleh dapatkan lah. Okay, cuma jangan edit-edit lah ni saya punya Kena edit dengan kebenaran saya. Okay, so ini adalah contoh siratan makanan. Nampak Yang pertama tadi adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau ini adalah pengeluar. Okay, ingat lagi tak? Tumbuhan hijau ataupun pengeluar ni dapat makan daripada siapa? Daripada matahari, daripada proses fotosintesis. Okay. So, tumbuhan hijau ni tadi, daripada 3 contoh tadi, saya bagi 3 contoh pengguna primer, iaitu belalang, ulat dan juga anak. Okay, nampak? So, ada anak panah di sini. Anak panah ini bermaksud dimakan oleh. Nanti kita akan pergi pada tenaga. Sekarang ni dimakan oleh, kita nak pergi ke siratan makanan. Okay, nampak ada anak panah. Okay, so tumbuhan hijau dimakan oleh belalang, dimakan oleh ulat, dimakan oleh anak. Okay. Dan tadi pula
burung boleh makan ulat dan boleh makan belalang. So, ada anak panah di sini. Nampak burung tak makan anak lah, sebab anak lebih kurang sama besar dengan burung. Walaupun dia adalah haiwan yang besar, tapi janganlah tengok. Okey, jadi anak dimakan oleh ular. Okey, dimakan oleh ular. Anak dimakan oleh ular di sini. Okey, nampak Dan akhir sekali pengguna tertia iaitu helang akan makan burung dan juga ular tadi. Ataupun burung dan ular ni tadi akan dimakan oleh helang. So helang ni adalah pengguna tertia. Burung dan ular adalah pengguna sekunder. Okey. Belalang, ulat dan anak adalah pengguna prime first. Okey. Jadi nak tambah satu pun boleh. Anak dimakan oleh helang. Macam ni terus. Boleh tak? Satu hero yang lain. Okey. So ini semua adalah siratan makanan. Okey, dia adalah gabungan rantai makanan. Okey. Kenapa saya cakap gabungan rantai makanan? Okey. Ini adalah rantai makanan pertama, satu. Okey, ini adalah rantai makanan yang kedua. Okey, dan ini adalah contoh rantai makanan yang ketiga. Dan kita gabungkan, jadilah siratan makanan. Okey. So, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, saya harap kamu faham. Okey, sehingga ni simple je. Saya rasa pun kamu dah belajar masa sekolah rendah ke. Okey, next. Aliran tenaga dalam siratan makanan. Okey. So, tenaga yang dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma yang lain dalam siratan makanan. Okey, tengok je buku teks. Muka surat 24 tu. Bahagian bawah Okey, ini. Saya ambil nota saya dalam slide tu, semua saya ambil daripada buku teks. Mungkin saya ada ubah ayat-ayat sikit lah bagi kamu mudah faham. Okey, so tenaga dipindahkan. Ini yang penting. Tenaga dipindahkan. Okey, kenapa kita makan benda lain? Kenapa haiwan makan benda lain? Kenapa organisma memakan organisma yang lain? Supaya dapat tenaga. Tenaga tu dipindahkan. Okey. So, tenaga dipindahkan organisma kepada organisma yang lain. Termasuk juga matahari Saya dah tunjukkan sebelum ni video yang pertama awal-awal dulu. Okey, tenaga cahaya daripada matahari tu ditukarkan kepada tenaga kimia di dalam pengeluar. Okey. So, sambung. Sebahagian tenaga hilang kerana digunakan oleh organisma untuk bergerak ataupun menjalankan proses hidupan yang lain. Okey, jadi apabila sesuatu organisma, contoh macam pengguna primer ataupun pengguna sekunder tu, dia hidup, dia bergerak, jadi sebahagian tenaga tu dia akan gunakan ataupun sebahagian tenaga tu hilang. Okey, hilang pergi mana? Untuk dia bergerak, untuk dia terbang, untuk dia berkokok macam ayam ke, untuk dia macam-macam lagi lah, berburu. So sebahagian tenaga tu akan hilang. So apabila tenaga tu hilang, haiwan yang seterusnya dapat tenaga tu kurang lah. Okey. Selain itu, tenaga juga hilang dalam bentuk tenaga haba ataupun tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna seperti tinja. Apa itu tinja? Tinja ini dalam bahasa yang kurang sopannya kita sebut sebagai tahi. Tai lah. Okey, bahasa sopannya tinja lah. Najis. Okey. Next. Nah, ini yang saya cakap tadi. Ini siratan makanan yang tadi yang saya tunjuk tadi. Yang saya tunjukkan tadi. Okey. So, aliran tenaga ataupun tenaga yang sepatutnya dapat akan ada sebahagian tenaga yang hilang di sini. Di anak panah kecil. Ada sebahagian tenaga yang hilang. Contoh, saya bagi contoh ni lah ulat. Okey. Ulat akan dimakan oleh burung. Okey. Ulat dia bergerak. Ulat dia buat macam-macam lagi. So apabila dia nak buat sesuatu benda, dia memerlukan tenaga. So tenaga inilah yang akan keluar. Okey. So sepatutnya burung akan dapat semua tenaga daripada ulat.
tetapi ulat dia dah gunakan sebahagian tenaga untuk hidup. So itu yang kita ada tanda anak panah ni. Okey, itu yang kita ada tanda anak panah ni. Maksudnya sebahagian tenaga tu hilang, tak dapat diserap oleh burung sebab tenaga ni hilang digunakan oleh ulat ni tadi. Okay. Itu maksud dia. Sama jugalah dengan yang lain-lain ni. Okay. Itu maksud dia aliran tenaga dalam siratan makanan. Tak semua 100% okay, tenaga daripada ulat ni akan dapat kepada burung. Tak. Okay. Mungkin sebahagian kecil akan sebahagiannya akan keluar. Mungkin burung tak akan dapat 1% sebab ulat ni dah menggunakan sebahagian tenaga yang dia ada untuk kehidupan dia. Okey, itu maksud dia aliran tenaga dalam siratan makanan. Dalam buku teks dia ada terangkan. Okey. Okey, ni saya bagi contoh ni. Okey. Saya ulang balik lah. Tadi tu lepas kan. Okey. Okey, ini adalah aliran makanan. Nampak akan ada anak panah yang kecil ni. Okey, maksudnya akan ada anak panah yang akan ada tenaga yang terbebas ataupun digunakan oleh ulat ni tadi. Okey, so burung tak akan dapat makan tenaga daripada ulat 100%. Okey, sebahagiannya ulat dah digunakan untuk hidupan dia. Sama juga dengan payung elang tak akan dapat 100% makanan daripada ular ataupun burung. Okey, begitulah untuk yang lain-lain. Okey, so dalam buku teks kamu sini kita nampak so ini pengeluar. Okey, sebahagian tenaga akan keluar dan hilang, tak dapat diserap oleh haiwan yang makan, organisma yang makan tu tadi. Okey, dia faham tak faham boleh PM saya, tak ada masalah. Saya sentiasa balas, cuma lambat atau cepat saja kan. Okey, itu saja untuk video kali ini. Okey, akhir sekali. Okey, boleh pergi di YouTube. Okey, boleh type search tingkatan 2 sains BT3 rantai makanan dan siratan makanan. Tag ni nanti akan keluar video dia, ataupun klik saja link ini biru ni. Okay, nanti dia akan terus bawa kamu pergi ke YouTube tu. Ataupun cara yang saya tak galakkan tu, kalau boleh gunakan yang ni lah. Tapi kalau susah sangat, okay, gunakan yang ni. Saya ada simpan video dia dalam drive share yang saya share di sini, ataupun yang saya share dalam Google Classroom, ataupun dalam description dekat bawah, ataupun dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Okay, pergi kepada video 2. Dia berceritakan tentang rantai makanan dan siratan makanan. Okay, akhir sekali. Okay, saya nak kamu buat latihan ini. Saya ada bagi latihan yang lain, tapi latihan ini kamu buat. Tak sama dengan latihan yang saya bagi dalam link tu. Okay, mudah saja. Kena pasti pengeluar, pengguna primer, pengguna tu senang ya nombor 1 ni. Okay, dan nombor 2 bina siratan makanan. Okay, dan juga fikir sendiri apa yang akan berlaku apabila pokok padi ni mati. Itu saja. 3 soalan yang simple sahaja. Okay, buku teks muka surat 25 latihan formatif 2.1. Okay, tuliskan jawapan dan soalan dalam buku sains. Okay. So akhir kata, jangan lupa like video ni. Okay, jangan lupa subscribe saya punya channel YouTube ni supaya senang apa-apa video yang baru kamu akan dapat tahu awal lah. Okay, dan juga komen ataupun share. Okay, so supaya kawan-kawan kamu yang lain dapat lah, tak adalah kamu seorang je yang dapat. Okay, itu saja daripada saya. Okay, ni ni YouTube channel saya.
Okey. Ni YouTube channel saya. Dekat email saya. Nama saya ni ada banyak YouTube channel namakan Rizwan ni. Tapi kamu kenal saya lah saya macam mana kan. Ada dalam video tu. Okay, so ataupun nak senang type saya punya email. Dia akan pergi terus kepada YouTube channel saya. Okay, itu saja daripada saya. Okay. Semoga kamu sihat sentiasa. Okay, saya doakan kita boleh berjumpa secara bersemuka lebih mudah. Okay, berbanding cara sebegini. Okay. So itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.